Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan peluang pada kita untuk bertemu kembali Ramadan pada tahun ini, pada tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah, dalam suasana kita masing-masing menjalani PKP ini, datangnya Ramadan adalah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Meskipun kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat pada hari ini mungkin ada yang mengeluh kerana kejatuhan ekonomi, tetapi fadilat Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Ramadan yang dinantikan oleh kita semua, Ramadan yang merupakan bulan ibadah, bulan untuk umat Islam berebut-rebut melakukan kebaikan, sama ada kebaikan yang berbentuk ibadah sunat ataupun ibadah yang wajib. Maka untuk berhadapan dengan Ramadan ini, sudah tentulah kita melakukan persiapan, melakukan menambah ilmu, perlu mengetahui tentang amalan-amalan yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama lakukan pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya akan berkongsi pada waktu ini mengenai amalan-amalan yang menjadi keutamaan dan dituntut oleh kita semua umat Islam untuk sama-sama kita merebut fadilat daripada amalan tersebut panjang bulan Ramadan ini. Yang pertama sekali yang dituntut oleh Nabi SAW apabila kita masuk bulan Ramadan ini adalah bersahur. Bersahur ini menurut para ulama, mereka sepakat mengatakan bahawa sahur ini adalah sunat, dan tujuan sahur ini adalah untuk memberikan tenaga supaya kita dapat meneruskan melakukan aktiviti puasa dengan penuh semangat. Dan di samping itu, dalam sahur ini ada barakah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana di dalam sahur itu, pada sahur itu terdapat keberkatan. Dan inilah juga yang menjadi perbezaan di antara puasa umat Islam dengan puasa ahlu kitab. Ialah kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Amr bin Anas. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatis sahri. Perbezaan di antara puasa kita, yakni puasa umat Islam, dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bangunlah sahur kerana menjadi sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Kenapakah kita dituntut untuk berpuasa bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan kerana sebab utamanya adalah Ramadan ini merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan satu petunjuk kepada manusia, yang menjelaskan setiap perkara kepada manusia ini. Disebabkan bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, maka bulan Al-Quran ini kita perlu merebutkan fadilat yang ada pada Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran dan juga tadarus Quran. Tilawah Quran ini sama ada boleh dilakukan secara individu di rumah ataupun bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan jiran, bersama dengan sanak saudara, bersama dengan ahli keluarga. Dan di musim PKP ini, di antara medium yang boleh kita gunakan adalah bertadarus secara online.
insya-Allah masih lagi ada alternatif yang boleh kita laksanakan untuk bertadarus Al-Quran. Kerana tadarus Al-Quran ini juga merupakan sunnah Nabi SAW. Ia telah diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, apabila datangnya Ramadan, malaikat Jibril akan datang bertemu Nabi SAW, akan sama-sama bertadarus Quran, mengajarkan Quran kepada Nabi SAW. Jadi tadarus ini di antara fadilatnya, kebaikannya adalah untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Apabila kita ada kesilapan, kesalahan di sudut bacaan ataupun tajwid, maka kita boleh ditegur oleh ahli-ahli yang sama-sama tadarus Quran dengan kita. Jadi hidupkanlah Al-Quran, kerana kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kerana Quran ini akan menjadi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, kita perlu target, buatlah target masing-masing, berapa banyak Quran yang kita nak habiskan pada bulan ini. Kalau tak boleh kita nak letakkan 30 juz pun, masing-masing orang mungkin ada kekangan. Ada yang pandai baca Quran, ada yang baca Quran lancar, ada yang baca Quran tidak lancar. Tidak mengapa, kerana kedua-duanya ada pahala. Bagi orang yang lancar baca Quran, maka pahalanya satu. Bagi orang yang tidak lancar baca Quran dalam keadaan gagap-gagap tapi masih istiqamah baca Quran, maka pahalanya dua, iaitu pahala kerana dia sanggup bersusah payah baca Quran dan juga pahala membaca Al-Quran. Jadi yang kedua adalah tilawah dan tadarus Al-Quran. Yang ketiganya, di antara amalan yang perlu kita buat adalah meninggalkan sebarang percakapan, sebarang perbuatan yang boleh mengurangkan pahala puasa. Di antaranya seperti kita mencarut, bercakap dusta, bercakap benda yang keji, mengumpat dan sebagainya. Kerana kita perlu berhati-hati, kerana Ramadan ini sebenarnya, puasa ni tujuannya untuk mendidik kita, membentuk akhlak kita. Sebab itulah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan bahawa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath fala yarfuth wala yaskhab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila seorang itu berpuasa, maka hendaklah dia tidak bercakap benda-benda yang keji dan tidak marah, dan sekiranya dia dimaki ataupun diherdik oleh seseorang, maka cakaplah kepada orang itu bahawa aku berpuasa. Maka bulan puasa ini bulan yang membentuk kesabaran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, as-sawmu junnah ma lam yukhriqha. Puasa ini merupakan satu junnah, satu perisai, ma lam yukhriqha, selagi mana kita tidak memecahkan perisai tersebut. Iaitulah kata ulama, memecahkan dengan bercakap benda-benda yang dusta, bercakap benda-benda yang keji, mengumpat dan sebagainya. Jadi jagalah perbuatan dan percakapan kita. Yang keempatnya, di antara amalan yang perlu kita laksanakan adalah memberi sedekah ataupun memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Berilah makan kepada orang berpuasa, tidak kira jumlah yang besar ataupun kecil, sikit ataupun banyak. Berilah makan pada orang berpuasa sekalipun dengan sebiji kurma dan seteguk air sejuk saja. Jadi dalam bab memberikan sedekah puasa ini, sedekah ataupun makan orang berpuasa ni, utamakanlah kepada ahli keluarga kita. Tengok di musim-musim PKP ini, mungkin di kalangan ahli keluarga kita yang tidak mampu, maka kita berikan sedikit bantuan kepada mereka, kepada kaum kerabat kita, kepada jiran kita, kepada orang kampung kita, orang fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain, insya-Allah. Jadi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un. Berilah makan, siapa yang memberikan makan kepada orang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti mana orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Amat besar fadilat kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Yang kelimanya adalah kita mengerjakan solat tarawih secara berjamaah sama dengan family kita. Jadi musim PKP ini hanya untuk imam, hanya untuk syiah, hanya untuk Bilal saja yang dibenarkan untuk berada di masjid. Tidak mengapa, kerana kita masih lagi boleh menunaikan
solat berjemaah dan solat tarawih. Fadilat tersebut tidak hilang sekalipun kita menunaikan solat tarawih itu di rumah sama dengan anak-anak kita, insya-Allah. Jadi buatlah sama ada 8 ataupun 20, tapi jangan bergaduh sama-sama adik-beradik, sudahlah kan, 8 ataupun 20 ikut suka masing-masing ke atas kesanggupan masing-masing. Dan ini juga merupakan amalan yang rutin yang selalu kita buat apabila datang bulan Ramadan. Jadi dengan kita mendirikan solat tarawih ini, setelah waktu siang kita berpuasa, di waktu malam kita mendirikan solat tarawih, mudah-mudahan disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang berikutnya adalah solat witir. Solat witir ini adalah merupakan sunnah muakkadah menurut mazhab Imam Syafi'i, yang dituntut untuk kita lakukan, sunnah yang amat dituntut untuk sama-sama kita buat, kan? Jadi tambah-tambah pula dalam bulan Ramadan ini, janganlah kita tinggalkan, kan? Kerana selepas daripada waktu kita tarawih, selepas kita menunaikan tarawih, maka susulilah dengan solat witir, kan? Bagi orang yang takut ataupun bimbang, dia tak mungkin terbangun lewat nak sahur tu, tak sempat nak witirlah siap-siap selepas tarawih. Kerana tuntutan untuk mendirikan solat witir ini sabit dengan hadis Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Itulah kata Nabi SAW, ya ahlal Quran awtiru, wahai ahli Quran, wahai orang-orang ahli Quran, orang yang baca Quran, maka witirlah kamu. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir dan Allah sukakan yang witir, kan? Maka kita dirikan solat witir ini, kan? Yang afdalnya adalah ikut mazhab Syafi'i, boleh kita buat satu, tetapi adnal kamal, jumlah minima yang afdal adalah 3 rakaat, dan muntahal kamal, yang paling sempurna adalah 11 rakaat. Setiap rakaat 2 rakaat bagi salam, yang terakhir sekali 1 rakaat tutup dengan solat witir. InsyaAllah itu di antara amalan yang ke-6. Yang ke-7 adalah kita memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah apa saja, sama ada dalam bentuk makanan, dalam bentuk wang. Tambah-tambah pula kita berada di musim yang masing-masing tidak ada kerja ni, ramai orang tidak ada bekerja, tak cukup makan ni, maka insya-Allah masih lagi kita terbuka ruang yang luas untuk kita bersedekah, kan? Banyakkanlah sedekah, insya-Allah, kerana Nabi SAW mengatakan bahawa sedekah yang paling afdal adalah pada bulan Ramadan. Nabi adalah orang yang paling pemurah, dan Nabi akan menjadi lebih-lebih lagi pemurah pada bulan Ramadan. Yang ke-8 adalah kita memperbanyakkan zikir-zikir, amalan-amalan sunat, dan kita memperkasakan amalan yang fardu. Amalan sunat ni di antaranya kita jangan lupa, walaupun kita berada di rumah, maka kita cuba lakukan solat sunat rawatib, iaitu solat yang mengiringi solat fardu. Jadi lakukan solat waktu sesempurna mungkin di awal waktu secara berjemaah, kemudian lepas itu disusuli dengan solat-solat sunat, dan juga kita isi masa-masa yang terluang dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah kita beriktikaf di masjid, kan? Tetapi bagaimana nak iktikaf di masjid pada musim PKP ini, kan? Maka tidak mengapa tuan-tuan, walaupun kita mengerjakan tahun ini adalah tahun yang unik sikit, tahun yang Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19 ini, kita dirikanlah, hidupkanlah rumah kita itu dengan baca Quran, hidupkanlah rumah kita dengan mendirikan solat-solat sunat. Kerana rumah-rumah yang dihidupnya padanya solat sunat, dihidupnya padanya bacaan Quran, maka akan diterangi umpama, kan, macam mana kubur yang gelap, kan? Maka akan bercahaya rumah yang disinari dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sahaja amalan-amalan yang boleh saya kongsikan, insya-Allah sama-sama kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ini, yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk Allah akan menghadap saya.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.